Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk tajuk minggu ni adalah bahan. Okey, jom tengok tajuk pertama. Sumber asas bahan. Okey, dia ada 4. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan. Kedua, haiwan. Ketiga, petroleum. Dan keempat, batuan. Okey, jom kita tengok sumber asas bahan pertama iaitu tumbuh-tumbuhan. Okey, pertama pokok getah. Okey, dia ambil getah tu ditukar, lepas tu dijadikan tayar getah, tayar kereta kita tu dan sarung tangan getah. Okey, kedua bahan dia pokok balak. Okey, pokok balak dia ambil kayu. Kayu tu dia ambil buat apa? Dia ambil untuk buat almari kayu, kerusi kayu, ada yang mengena dengan kayu tu semua dia ambil dengan pokok balak. Seterusnya pokok kapas. Okey, dia ambil kapas tu. Ambil kapas, dia buat apa? Dia buat baju, dia buat tuala, dia buat langsir, dan seterusnya. Okey, sumber asas seterusnya adalah haiwan. Okey, contoh dia adalah biri-biri. Dia ambil bulu biri-biri tu, dia tukar kepada topi bulu ataupun sweater. Haiwan kedua adalah lembu. Okey, lembu dia ambil kulit lembu tu, ditukar jadi kasut kulit, sofa kulit. Macam tu. Seterusnya ulat sutera. Okey, dia ambil apa? Kokum sutera tu. Okey, ditukar jadi tali leher sutera ataupun kain sutera. Okey, untuk sumber asas ketiga ialah petroleum. Okey, contoh dia adalah minyak petroleum ditukar kepada plastik dan kain sintetik. Okey, kalau plastik, contoh dia beg plastik, botol plastik. Okey, untuk kain sintetik ni ditukar kepada baju hujan untuk kalis air tu. Dan kemah. Okey, untuk sumber asas last sekali adalah batuan. Okey, yang pertama adalah logam. Ada dua bahan iaitu emas dengan kuprum. Okey, kalau untuk emas, okey, kalau emas ni macam kita tahulah mak-mak kita duk pergi beli emas tu. Tu dibuat daripada emas. Contoh dia rantai emas, gelang emas, cincin emas yang berunsurkan emas. Okey, untuk contoh kuprum adalah barang pewter dan duit shilling. Okey, tajuk seterusnya adalah sifat bahan. Jom tengok video ni. Sifat-sifat bahannya, cikgu. Sifat bahan ada 6. Yang pertama ialah menyerap air dan kalis air. Contoh objek yang menyerap air ialah mop, tuala dan span. Bahan seperti kain dan kertas juga dapat menyerap air. Murid-murid, sekiranya tuala tidak menyerap air, cuba kamu bayangkan, lepas kita mandi, macam mana kita nak lap badan kita kan? Contoh objek yang tidak menyerap air ialah payung, kemah dan baju hujan. Bahan seperti plastik, kaca, getah dan logam tidak dapat menyerap air. Sekiranya payung tidak kalis air, maka kita akan basah terkena air hujan. Ish. Sifat bahan yang kedua adalah terapung dan tenggelam. Contoh objek yang terapung ialah bola, botol plastik dan gabus. Bahan seperti plastik dan getah terapung di atas permukaan air. Contoh objek yang tenggelam ialah kunci, batu bata, guli dan duit shilling. Sifat bahan yang ketiga adalah kekenyalan. Kekenyalan bahan merupakan keadaan sesuatu bahan yang dapat kembali ke bentuk asal selepas diregang atau dimampatkan. Bahan seperti getah mempunyai sifat kenyal, manakala kayu, logam, plastik dan kaca tidak mempunyai sifat kenyal. Sifat bahan yang keempat adalah mengalirkan arus elektrik. Konduktor elektrik ialah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik.
Bahan seperti logam dapat mengalirkan arus elektrik. Penebat elektrik ialah bahan yang tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Bahan seperti kayu, plastik, kaca dan kulit tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Contoh objek yang dapat mengalirkan arus elektrik adalah kunci dan paku. Sifat bahan yang kelima adalah mengalirkan haba. Konduktor haba ialah bahan yang membenarkan haba mengalir melaluinya dengan baik dan cepat. Bahan seperti logam merupakan konduktor haba. Penebat haba ialah bahan yang tidak membenarkan haba mengalir melaluinya. Bahan seperti plastik, kayu, kulit dan getah merupakan penebat haba. Murid-murid, peralatan memasak dan setereka yang menggunakan konsep konduktor dan penebat haba. Sifat bahan yang terakhir adalah kebolehan penembusan cahaya. Bahan luksina ialah bahan yang membenarkan cahaya menembusinya. Contohnya cermin kereta dan cermin mata. Bahan lut cahaya ialah bahan yang membenarkan sebahagian cahaya menembusinya. Contohnya ialah kertas surih, kain kasar dan plastik berwarna. Bahan legap ialah bahan yang tidak membenarkan cahaya menembusinya. Contohnya ialah kayu dan logam. Okey, untuk latihan boleh buka buku muka surat 154. Assalamualaikum.